Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz Syafi bin Syarizam. Saya dari kelas DLS 1B. Nombor matrik saya ialah 10 DLS 22F 1080. Nama saya Muhammad Mehikal bin Jas Faizal. Nombor matrik 10 DLS 22F 1023. Nama saya Muhammad Afifuddin dari DLS 1B. Nombor matrik saya 10 DLS 22F 1076. Nama saya Irasul Kahir Putra bin Zainuddin. Nombor matrik 10 DLS 22 1025. Pada era dunia sepadan kini, kerajaan akhbar dan media sosial kerap menimbulkan isu tentang perubahan iklim serta pengeluaran gas rumah hijau dan pembangunan tenaga boleh diperbarui. Jadi video ini akan menerangkan lebih mendalam serta mengusahakan sesi temu bual berkenaan topik kami, iaitu tindakan menangani perubahan iklim serta kesan mengawal pengeluaran gas rumah hijau dan penggalakan pembangunan tenaga boleh diperbarui di negara Malaysia. Punca-punca kesan rumah hijau seperti letusan gunung berapi, perindustrian, pembalakan, pembakaran hutan dan ujian nuklear atau peluru berpandu. Kesan-kesan kepada alam sekitar, dianya akan merosakkan habitat, menyebabkan kepupusan fauna dan flora, mengganggu kita semula jadi, pencemaran alam sekitar, kenaikan paras laut. Seterusnya, kesihatan manusia akan terganggu kerana perubahan suhu menyebabkan di beberapa tempat dan kawasan, terutamanya penduduk tua mengalami heat stroke dan kekurangan air tawar, dan kejadian banjir menyebabkan air yang digunakan tercemar dan seterusnya mengakibatkan penyakit seperti cirit birit. Kegiatan harian manusia dan penempatan akan terganggu kerana pemindahan zon iklim dan gerakan air laut serta kejadian banjir menjejaskan kegiatan menangkap ikan dan hidupan akuatik lain. Dan bencana alam seperti ribut dan kemarau menyebabkan gangguan bekalan elektrik terputus. Tajuk pembintangan saya ialah kesan perubahan iklim. Kesan perubahan iklim ialah pemanasan global yang dipengaruhi oleh penebangan hutan secara haram dan berlebih-lebihan yang akan menyebabkan suhu bandar meningkat secara mendadak dan fenomena air berlaku di beberapa kawasan. Antara kawasan yang terjejas ialah kawasan Bali, Kedah. Kejadian ini berlaku pada pertengahan tahun 2022 yang mengakibatkan banyak penempatan penduduk musnah susulan arus deras memusnahkan kediaman mereka. Selain itu, ekonomi dan bekalan makanan juga akan terjejas akibat ketidaktentuan pasaran kerana perubahan iklim yang dipengaruhi oleh pencemaran yang terjadi. Sebagai contoh, kawasan penanaman padi musnah kerana kesan daripada banjir yang berlaku pada kawasan tersebut. Di samping itu, kawasan yang mempengaruhi perubahan iklim yang drastik atau berlaku banjir kilat akan menyebabkan kehilangan penduduk kerana penduduk terpaksa berpindah ke kawasan yang lebih selamat daripada ancaman atau banjir kilat. Akhir sekali, jumlah pesakit di hospital meningkat akibat pesakit terkena hujan yang dicemari oleh gas-gas karbon yang dibebaskan oleh asap-asap kilang dan kenderaan yang bertambah di kawasan bandar. Sekian, terima kasih. Okey bang, Assalamualaikum.
Saya nak tanya abang, apakah yang abang faham tentang iklim? Iklim boleh diiktirafkan sebagai cuaca secara purata atau lebih tepat lagi diertikan sebagai keterangan secara drastik mengenai purata dan perubahan kuantiti relevan dalam suatu jangka masa beberapa bulan hinggalah ke ribuan atau jutaan tahun. Okay, Assalamualaikum adik. Salam, Nama adik apa? Arisa. Oh Aisyah. Okay, hari ni saya nak tanya adik apa yang adik tahu tentang gas rumah hijau? Gas rumah hijau ni dia gas atmosfera yang menyerap dan memancarkan radiasi dalam lingkungan gas dalam lingkungan haba inframerah. So, apakah kesan gas rumah hijau terhadap bumi kita? Kalau dari segi semula jadi itu daripada letusan gunung berapi lah yang menyebabkan daripada gas-gas sulfur dan karbon. Okay, kalau dari perbuatan manusia pula? Kalau perbuatan manusia selalunya daripada pembakaran secara terbuka dan juga asap daripada kenderaan. Kalau daripada asap kenderaan ni selalunya kan kita guna setiap hari. So benda tu menyebabkan daripada memberikan kesan lah kepada bumi dan juga pencemaran udara. Okey dik, ni yang paling last lah yang saya nak tanya adik. Apakah cadangan yang adik tahu untuk mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau? Pada pendapat saya, caranya untuk mengurangkan gas kesan hijau ni kita boleh berkongsi kenderaan lah. Contohnya berkongsi kenderaan untuk ke tempat kerja ataupun untuk ke mall ataupun untuk ke kedai-kedai ke kan. Kalau pergi secara berkumpulan ke kan. Benda ni boleh mengurangkan pencemaran udara lah dan juga boleh mengurangkan pengurangan gas monoksida terhadap bumi dan juga alam sekitar. Terima kasih adik. Okey, boleh memperkenalkan diri tak Encik? Okey, nama saya Ifizul Asrifi Putra bin Zainuddin. Dan saya berumur 25 tahun dan tinggal di Taman Perwira. Saya akan bertanyakan beberapa persoalan berkenaan tenaga boleh diperbarui. Boleh ke? Okey, boleh, sure. Okey, soalan yang pertama, apakah yang Encik faham tentang tenaga boleh diperbaharui? Tenaga boleh diperbarui. Apa yang saya faham, sebab saya pun dah lama tak belajar benda ni waktu sekolah menengah. Apa yang saya faham, tenaga boleh perbarui adalah satu tenaga yang boleh diperbarui dengan menggunakan alam semula jadi. Seperti contohnya adalah sinaran matahari, ombak, geoterma, air dan angin. Okey, soalan seterusnya, berikan pendapat Encik bagi menggalakkan pembangunan tenaga boleh diperbarui. Bagi pendapat saya rasa ia adalah satu perkara yang bagus untuk kita buat pembangunan dalam tenaga boleh diperbarui. Sebab apa? Sebab tenaga boleh diperbarui ni adalah percuma sebab dia melibatkan alam semula jadi. So, bila kita menggunakan alam semula jadi punya tenaga, ia dapat melibatkan kos yang lebih murah. Ia akan menyumbang kepada perkembangan negara yang lebih positif. Baiklah, soalan terakhir buat Encik. Cadangan satu kaedah untuk menggalakkan pembangunan tenaga boleh diperbarui di negara kita. Okey, cadangan saya untuk memperbarui sumber tenaga di negara kita adalah kerajaan kita perlu melakukan lebih banyak penyelidikan dan pembangunan dalam sektor sumber tenaga boleh diperbarui. Sebab apa? Sektor ini banyak faedah. Antara salah satu contohnya adalah kerajaan boleh mewujudkan satu skim di mana setiap rumah di negara Malaysia ini menggunakan tenaga solar. Di mana tenaga solar itu akan menyerap tenaga sinaran matahari dan berubah kepada tenaga elektrik. Dan itu akan membuatkan setiap penduduk Malaysia dapat menjimatkan kos dalam kehidupan. Dan ia akan dapat membantu pertumbuhan negara lebih banyak lagi. Okay. Terima kasih Encik Putra. Okey, sama-sama. Kesimpulannya, semua pihak harus berganding bahu untuk mengurangkan kesan rumah hijau. Pihak kerajaan, agensi swasta, masyarakat dan diri kita sendiri perlu mempunyai kesedaran untuk menjaga bumi kita.